ونعوذ بك من الشر ما صنعت إنك بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر فإنه إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بالتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. Senajimahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni. Allah Subhanahu wa taala pilih kita lagi sekali untuk kita berada dalam suasana ketaatan. Untuk kita berada dalam amal ketaatan ni jemaah sekalian. Ini semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, ianya tidak datang dengan diri kita sendiri. Dalam surah As-Saffat ayat 96, Allah berfirman, "Wallahu laqakum wa ma ta'malun." Yang bermaksud Allah menciptakan kamu dan seluruh perbuatan kamu. Al-Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari mentafsirkan surah As-Saffat ayat 96 ini dalam dua perbahasan yang besar. Yang pertama, perbahasan yang menerjemahkan tentang wa ma ta'malun dengan merujuk seluruh perbuatan kita. Perbuatan kita ni yang kita lakukan, yang kita usahakan, yang kita kerjakan, dalam apa jua yang kita lakukan seharian kita. Itu bukannya ciptaan kita. Bukan kita yang mencipta. Itu adalah ciptaan Allah, makhluk. Allah menciptakan baik dan buruk. Allah menciptakan perbuatan baik dan buruk. Dan Allah ciptakan, kemudian Allah akan bertanggungjawabkan kepada kita. Yang mana Allah anugerahkan, Allah ciptakan akal untuk kita membezakan yang mana baik dan buruk. Di sini nak kaitkan tentang perbuatan. Kalau kita hari ini boleh melakukan kebaikan, kita boleh berjaya dalam kehidupan, itu bukan dengan ciptaan kita. Itu Allah yang ciptakan kejayaan kita. Dia tidak boleh pandang dengan keadaan aku yang usaha sendiri, tidak. Apatah lagi dalam kita bahas dalam bab akidah. Dalam perbahasan Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih, Al-Imam Sanusi ini pengasas kepada perbahasan sifat 20. Sifat 20, beliaulah yang mengasaskan perbahasan susunan sifat itu. Yang 20 sifat. Adapun sifat yang dibahaskan itu telah pun dibahaskan pada zaman ulama salaf pun. Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih meletakkan perbuatan usaha itu tidak memberi bekas, tidak memberi kesan gerak, duduk, diam, bangun kita. Itu etikad yang kita mesti kena faham. Lalu setiap kali kita boleh melakukan, kita boleh minum, kita boleh makan, bangun, tidur, itu semua ciptaan Allah. Lalu rasailah dengan kesyukuran.
Itu perbuatan yang kita nampak dengan zahir. Begitu juga Imam Mutabari meletakkan juga pada seluruh ibadat. Ibadat yang nak ditekankan, sebagai contoh kita boleh datang malam ni yang terkait dengan ibadat. Bukan sebab kita je mas sekalian. Allah yang bagi peluang, Allah yang ciptakan peluang, ciptakan ibadah itu, lalu kita boleh melakukannya. Sebagai contoh, kalau kita hari ini dalam ambil tamsilan bekerja. Bekerja ni tidak boleh tiba-tiba kita bekerja di sesuatu organisasi ke, dengan institusi mana-mana ke, ataupun ikutlah dengan background kita yang ada belajar habis degree master di PhD ke. Tapi kalau tak diciptakan peluang pekerjaan, maka tak ada pekerjaan lah kita. Lalu diberikan peluang pekerjaan, lalu kita pun hantar resume, lepas tu dapat bekerja. Jadi kita boleh bekerja, boleh dapat semua tu kerana diciptakan peluang pekerjaan. Contoh begitu, kita hari ini boleh beribadah kerana diciptakan ibadah itu. Lalu datanglah dengan rasa kesyukuran, bukan datang dengan rasa biasa-biasa. Ini yang kita kena bangunkan setiap kali kita bahas dalam bab ibadah, setiap kali kita bahas dalam bab kehidupan. Sebab hati-hati mas sekalian, sebab lagi lama kita menusuri kehidupan ini, kalau kita tidak bahaskan dengan perbahasan yang menuju kepada kekuasaan Allah, kita hanya melalui saja kehidupan tanpa perlu pada penghayatan. Walhal penghayatan itulah yang perlu kita bangunkan pada setiap masa kehidupan kita. Yatafakkarun, kena berfikir, merenung agar ianya tidak membawa kepada kebosanan, ia tidak membawa kepada rutin harian yang akhirnya menjadi biasa-biasa. Walhal amal ketaatan yang kita dah lakukan, sebagai contoh datang masjid, ini bukan kerja yang biasa. Allah bagi peluang, kemudian kita boleh pula Allah beri kita tenaga. Kalau tak kerana Allah bagi kita peluang datang malam ni, kita tak boleh datang. Maka datanglah dengan rasa terima kasih. Terima kasih Allah. Ini kita kena buat, kita kena wujudkan suasana ni. Sebab itu kadang-kadang ibadah ini kita bimbang. Akan datang satu zaman dalam bab hakikat kehidupan ni jemaah sekalian, kita membahaskan tentang satu bab yang dinamakan realiti kehidupan masa kini. Dalam bab perbahasan hakikat kehidupan ini, kita merenung, kita mengkaji kehidupan, tidak hanya sudut melihat kepada apa yang berlaku kemudian kita bahaskan mengikut keadaan. Bila sebut tentang kehidupan, kita lihat kepada yang menghidupkan, iaitu Allah SWT yang menciptakan. Maka sudah pasti ada maksud yang tersirat di sebalik apa yang kita nampak depan mata kita. Walaupun perkara itu tengok batu, tengok kayu, tengok apa yang berlaku. Dia bukan terjadi tiba-tiba saja-saja, tidak. Malah tuntutan orang beriman itu mestilah menggunakan akal fikiran kita ini untuk sentiasa merenung akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat langit, melihat bumi, melihat seluruh kejadian. Allah bagi akal untuk kita renung dan yatafakkarun, berfikir, bertafakur, akhirnya menimbulkan kesedaran tadi. Baik. Maka dalam perbahasan realiti kehidupan masa kini, maka dalam satu hadis Nabi SAW, yang mana Nabi telah membahaskan, beritahu kepada kita akan datang satu zaman yang mana kita bimbang dalam keadaan yang kita bincangkan mukadimah tadi, dalam melihat kehidupan, melihat amalan, akhirnya dia tidak terlihat kekuasaan Allah. Akhirnya dia hanya melihat amalan saja dan dia beramal. Ataupun yang tak beramal tu satu bab, yang beramal pun satu bab. Akhirnya timbullah perbuatan yang tidak membawa kepada zauq, rasa. Timbullah satu amalan yang tidak membawa kepada penghayatan. Timbullah satu keadaan yang membawa kepada beramal tapi tidak mengenal. Maka di sini Nabi SAW menggambarkan satu situasi ini jemaah sekalian melalui hadis yang mana daripada Sauban radhiyallahu anhu berkata, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a akalatun ila qas'atiha. Akan datang satu zaman daripada Sauban radhiyallahu anhu, kita menceritakan keadaan semasa, dia panggil masalah musalah, dalam keadaan uruf semasa. Sebab kita nak kaji kehidupan ni, sebab hakikat kehidupan ni adalah mengkaji kehidupan agar kita bertemu dengan kebenaran dan kesedaran, impak dan kesan dia, kita mampu menjadikan kehidupan kita ini sebagai ibadah untuk mengenal Allah,
makin lama hidup makin rasa sedap, makin rasa merenung kebesaran Allah. Hanya itu misi yang kita nak bincangkan dalam perbahasan hakikat kehidupan. Jadi ada 4 kaedah yang kita bawa dalam membahaskan kehidupan. Kalau tidak ada faham akan keadaan ini, kehidupan nanti dia akan bincang dalam keadaan isu semasa, hal keadaan perasaan. Kita tengok buka dia keadaan masa kini, tengok isu perasaan. Orang tunjuk perasaan, orang luahkan perasaan, orang yang tak ada perasaan. Kemudian keadaan, tengok keadaan sekarang tak menentu. Lepas tu cerita tentang keadaan, dan satu golongan duk cerita so kempen kita kena berjaya, kena ada berata, kalau tidak kita susah gitu gini. Kehidupan ni kalau tidak dibahaskan mengikut kepada yang hak, ketahuilah bahawa sini sekarang buka saja medsos, macam-macam isu keluar. Ni kehidupan ni. Belum cerita tentang isu khilafiah agama lagi ni. Itu kita tak nak bahas tu. Dia cerita bab kehidupan je. Kalau tanya mana-mana saja sebab kehidupan, kita akan tanya, tahulah sekarang macam-macam sekarang ni. Kita tak nak termasuk dalam golongan yang terperangkap pada keadaan yang membincangkan tanpa mengikut kepada panduan yang sebenar dalam hakikat kehidupan. Ini kita bahaskan. Kita membawa balik, insya-Allah, tengoklah berapa ramai yang dapat, mudah-mudahan dapatlah. Dapat untuk melihat kehidupan sebagaimana yang telah ditaklifkan, yang ini telah dipertanggungjawabkan. Yang ini Allah SWT suruh membawa hidup ini, membawa kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Ini kita kena bincangkan. Kita tak nak cerita tentang permasalahan, akhirnya menunjukkan hidup ni membawa kepada kekecewaan. Nah, maka di sini kita bawa hadis ini, antaranya adalah Nabi SAW bersabda, akan datang satu masa di mana bangsa-bangsa akan mengerumuni kalian, kerumun. Kena kerumun, alaikum kama tada'a al-akalah ila qas'atiha. Seperti orang-orang yang rakus merebutkan makanan di atas meja. Satu zaman Nabi kata, kita ni akan dikerumuni, diserbu. Akan datang antada'a alaikum, akan datang kepada kamu keadaan orang berebut. Datang ni mas kalian, tuan boleh tengok orang berebut makanan. Kalau buat sabil ni, kalau di Mekah pergi umrah Madinah, Mekah Madinah tuan buat sabil kan, kadang-kadang tengok. Kita sini mungkin tak nampak sangat. Buat collection, buat makan kan, orang yang fisabilillah, orang yang musafir, dan bagi makanan. Tak sempat letak tuan-tuan. Letak macam tu, kalau tak disusun elok, dia kena bagi dalam bonek duduk lagi kita pasing sesuatu. Kalau dia letak kat situ, dia berebut, dia tarik habis tuan. Dia tarik habis. Jadi hadis ni kena tengok suasana macam mana orang berebut makanan. Dan kita akan sampai satu zaman yang kita seperti itu. Kita akan dikerumuni seperti makanan. Orang yang rakus tengok kita ni macam makanan. Kemudian ada seorang yang bertanya. Yang sahabat bertanya. Faqal qail, bertanya seorang. Wa min killatin nahnu yawma izin. Ya Rasulullah, kenapa jadi macam itu? Adakah waktu itu kami tau, nahnu. Sahabat gunakan, walhal Nabi ceritakan akan datang zaman, mungkin sahabat pun tak sampai pada zaman ya contoh kita. Tapi begitulah, mukmin ni bersaudara. Jadi kata Nabi, mukmin ni kalbun ya, ibarat bina. Tak boleh kalau bumbung atas tu tuan-tuan, nampak dari atas dia rasa nak robohkan tiang ni, tak boleh. Dia akan roboh sekali. Walaupun duduk di atas, jangan rasa ke atas sebab tiang dan lantai yang memegang dia. Dia ibarat binaan. Jadi sahabat tanya, wa min killatin nahnu yawma izin. Adakah kami ni sikit pada waktu itu? Sahabat tanya. Lalu Nabi pun jawab, qal bal antum yauma idzin kasir. Tidak, bahkan waktu itu kamu ramai. Sambil cerita ni hadis Nabi SAW sahih ni, sambil tu tentang
gambar-gambarkan, bayang-bayangkan sampai tak zaman. Kita ni dikerumuni seperti makanan. Lalu ditanya oleh sahabat, adakah kita ni sedikit? Lalu Nabi pun jawab, qal bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail. Kamu ramai waktu itu, Nabi kata, kamu ramai, akan tetapi kamu ketika itu seperti buih di atas permukaan laut. Ni zaman waktu ni ada nak bercuti ni kan, kok lah di pantai ke mana ke, pergi tengok laut tu, kita buka dia medsos YouTube ke mana, tengok laut, tengok buih. Ni Nabi bagi gambaran ni, kita akan sampai waktu yang kita seperti ini. Dan kata-kata Nabi adalah benar, sadaqa Rasulullah. Dan Nabi berkata itu bersandarkan illa wahyu yuha, melainkan hanya dengan wahyu. Lalu kita hari ini ramai tetapi seperti buih di atas permukaan laut. Nah, saya nak kaitkan juga dengan mukadimah kita tadi. Kita hari ini kalau nak kata yang tak beramal, boleh kira sudah ramai lagi yang beramal daripada tak beramal. Tapi kita bimbang amalan yang ramai itu termasuk dalam golongan yang beramal tetapi kosong. Sebab apa kosong? Sebab dia hanya menjadi rutin saja, mengisi kekosongan, mengisi kelapangan. Malah tak nak pun dia lapangkan masa, tak nak pun dia kosongkan masa dia. Kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, kata apa? Kita ni takkan ada masa lapang selagi mana kita yang tak lapangkan masa. Selagi mana tak lapangkan masa, tak lapanglah dia. Sebagai contoh masjid. Masjid ni jemaah sekalian, bukan tempat yang mana kita pandang sekadar satu tempat yang kita datang hanya untuk mengisi waktu solat. Walaupun solat itu adalah keutamaan di masjid, tapi Nabi SAW sampai sekarang cuba tengok, kalau pergi Mekah, Madinah, kita pergi masjid, mas sekalian, seluruh dunia datang. Mana kehidupan kat sana? Ada kehidupan, ada life, kehidupan kat sana. Solat, lepas tu ada life kat situ, sekeliling tu hidup. Sebab apa? Sebab itu Nabi jaga, Nabi bagi tahu dah keadaan itu. Dan di sini kita bimbang, sebab itu kita kena hayati amal ibadah itu. Kita bimbang menjadilah seperti buih yang banyak tapi kosong di dalamnya. Pertama sekali, kalau kita kaitkan pula dengan amalan, kalau ni kaitkan ni banyak ni kita boleh bincangkan ni buih ni. Kalau ulama takhriskan di sini tentang amalan lah, amalan ni tunggak dia. Tunggak dan tunjang kepada amalan itu akidah, teman sekalian. Akidah. Dia sebut akidah nombor satu, tauhid. Kita mukadimahkan apa tadi? Kita mukadimahkan tentang amalan yang kita lakukan bukan hasil dari kita. Amalan yang kita lakukan adalah kurniaan Allah. Bila kurniaan Allah, berapa ramai yang ambil kurniaan dengan rasa terima kasih, ataupun tak ada masalah, minta maaf lah, sibuk lah, ataupun dia buat tu macam dia pula kena keluarkan something, macam dia pula nak kena bagi sesuatu, walhal Allah yang bagi kita. Jemaah sekalian, kalau ngaji tentang bab ni, di tangan saya ni ada kitab sifat 20 ni, tuan guru saya buat ni, Tuan Guru Nik Muhammad Syukri Nik Wan Hafizahullah Ta'ala, tentang sifat 20 sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Dalam hakikat kehidupan ini memang tak lari daripada perbahasan ini juga, cuma saya bawa pada kehidupan. Dalam perbahasan qiyamuhu ta'ala binafsi, sifat Allah Ta'ala, sifat 20 itu, dalam sifat qiyamuhu ta'ala binafsi,
yang berdiri sendiri. Allah Ta'ala itu bersifat dengan berdiri sendiri, mas sekalian. Dibahaskan para ulama membahaskan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memerlukan makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memerlukan makhluk. Ya. Baik. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah ni, dalam pecahan sifat salbiyah. Allah tak perlukan makhluk, malah seluruh makhluk perlukan Allah. Dibawa perbahasan dalam surah As-Saff, surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Maksud kata, jangan kita sangka kita beramal ibarat Allah yang perlukan kita. Walhal kita yang perlukan Allah, dan Allah yang bagi kita amalan tu yang kita perlukan. Ibarat macam kita bekerja tadi, datang bekerja, minta kerja, mengayu dekat bos, ada kerja kosong tak sini tuan? Tak ada lah kerja kosong, tolonglah tuan, saya perlukan kerja ni. Tak ada katanya, tolonglah tuan, tak apalah kerja apa-apa pun jadilah. Bos ni kata tak apalah, aku bagilah kau kerja. Bagi kerja. Tapi kerja tu bos tak perlukan, tapi kerana merayu nak sangat kerja, maka bos pun wujudkan peluang pekerjaan. Bos wujudkan peluang pekerjaan, maka diberikan lagi gaji. Sebab kita nak gaji, bagi. Macam itu. Ikut kan tak perlu. Apatah lagi kalau kita kaitkan dengan bab kehidupan mas sekalian. Kejadian kita ni harus, Allah tak wajib jadikan kita, tak wajib jadikan alam. Harus Allah jadikan kita. Bila Allah jadikan kita, dah ada, dan kitalah yang perlukan Allah. Allah ciptakan amalan, kita beramal. Kalau kita tak beramal, kitalah yang rugi. Allah tak. Kurang walau sedikit pun, istighna. Bila Allah Ta'ala menciptakan kita, punya hebat Allah Ta'ala, punya maha kaya Allah, dahlah Allah tak perlukan kita, Allah cukupkan pula keperluan kita. Hebat. Berapa ramai orang faham bahawasanya dia yang perlukan Allah. Kalau dia perlukan Allah, ini banyak tamsil yang kita boleh bagi contoh teman sekalian. Orang tu perlukan dapat projek, agak-agaknya lah kan, mesti hari lagi dijumpa orang yang nak bagi projek. Tolonglah tuan, saya ni, inilah peluang yang saya ada. Kan? Dia mesti datang. Sebab siapa perlukan siapa. Nah, macam contoh hari ini, kalau benar kita i'tiqad Allah Ta'ala yang mengadakan semua, maka pasti kita akan datang di tempat syariat yang menandakan iman, yang membuktikan kita yakin Allah ada. Di mana? Masjid lah. Masjid ni kerja iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yakin Allah ada? Ada. Datang masjid. Sebab apa datang masjid? Sebab saya perlukan Allah. Datang. Perlukan Allah. Perlukan ya Allah, aku perlukan kau ya Allah. Doa. Ada orang dia confuse. Ni sambil tu kita bagi pencerahan tu. Beribadah itu semua kerana Allah. Jangan ada sebab lain. Lillah. Solat, sedekah, puasa, apa saja kebaikan. Tidak boleh kita sandarkan ibadah sebab nak dapat sesuatu selain daripada apa yang Allah kurniakan. Allah kurniakan apa pada ibadah? Pahala. Lepas tu harapkan pahala saja. Tak boleh harapkan lain. Habis Ustaz, kalau nak harapkan yang lain tu, nak dapatkan kerja bagus, anak baik, itu macam mana? Satu je ibadah yang Allah sendiri nyatakan, ibadah inilah yang disuruh. Apa dia? Udu'uni astajib lakum. Minta, doa. Solat adalah doa, maksudnya. Dalam solat ada doa. Jadi doa adalah satu-satunya ibadah yang menjadi perantara untuk dapat apa yang kita nak. Itu pun bukan wajib dapat. Harus saja
Sebab kita ni hamba. Bukan wajib. Oh, bukan wajib dapat. Tak. Jadi kalau kita nak sesuatu, datang minta ke Allah. Ini nampak macam tak minta. Saya minta. Kat mana? Mana-mana boleh. Mana-mana boleh. Mentang-mentanglah Allah ni maha. Ialah maksud bila-bila kat mana boleh kita doa. Tapi mestilah di syariat dia. Kita datang ofis, datang tempat untuk permohonan kat mana? Pejabat mana? Kalau buka open tender, mana boleh main call-call minta tepi jalan tuan-tuan? Nak dapat tender, mintalah kat mana-mana. Mana boleh. Mesti ada tempat. Jadi kalau kita nak minta apa yang Allah punya, minta di rumahnya. Ni buah dia tuan-tuan. Kalau nak minta apa yang Allah punya, apa Allah punya? Semua Allah punya. Wa ilaina turja'un. Tapi apa ramai orang nampak masjid tempat meminta. Dia ingat dia boleh minta tepi jalan mana-mana saja kat lah. Nabi SAW rumah kat masjid. Minta ni ada protokol. Bukan susah kau datang masjid atau senang ke. Tapi biasa susah lah. Kalau senang ni. Ni kita cakap terang-terang mas sekalian. Hakikat kehidupan ni minta maaf. Kadang-kadang perbahasan dia tak boleh nak simpan. Cerita realiti lah. Hakikat. Kulil haq walau kana marran. Berkata benarlah walaupun pahit. Biasa susah lah datang. Ada senang. Dia payah nak datang. Tengok COVID cukup lah mas sekalian. Tu je lah. Dia ingat boleh minta kat luar ke mak. Wallahi mas sekalian. Nak minta kat rumah Allah. Nak meminta dunia kat rumah Allah. Ustaz, kalau keluar, sebab tu lelaki yang dipertanggungjawabkan datang masjid. Sebab lelaki yang banyak menanggung macam-macam. Kan lelaki kan macam tanggungjawab kan. Cara keluarga lah, anak lagi, mak, ayah lagi masih ada tanggungjawab kita. Macam-macam kalau dia keluarga, kalau dia ada jawatan pula. Sebab tu Nabi SAW sentiasa berdiri di masjid. Para sahabat ni saf pertama ni panglima, saf pertama ni khulafa ar-rasyidin, belakang imam. Cuma ini yang nampak, yang kita nak bawa balik kesedaran, bimbang berbalik kepada amalan yang kita bimbang, tidak rasa Allah bagi. Tak rasa Allah bagi, dia rasa akulah yang kena ni, kena bagi masa dia rasa diri. Itu pun satu akidah tu. Jadi mungkin beramal banyak tapi mengenalnya tidak. Jadi bimbang jadi seperti buih di permukaan laut. Dan bila keadaan ini berlaku lagi situasi yang kedua, yakni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabbah. Allah cabut rasa takut musuh kalian. Hari ini kan kita mencari jawapan juga kan. Kenapa musuh tak takut kita? Soalan, kenapa musuh tak takut kita? Musuh ni banyak lah. Kita cakap umum lah. Musuh yang paling nyata tu iblis lah, syaitan. Dia tak takut kat kita. Ataupun musuh lah, musuh yang akan dikerumuni ni. Dia datang kat kita ni. Ni cerita contoh di Palestin. Ni sebab dah viral kan. Saudara kita di sana tuan-tuan diratah. Tapi kalau dia nak kait dengan masjid ni, tengok jemaah sekalian mereka claim mereka tu kuasa besar. Klaim je lah, perasan. Tapi mereka tidak boleh menguasai. Klaim berkuasa boleh? Boleh. Klaim lah. Tapi menguasai? Tidak. Sebab apa? Ada Masjidil Aqsa kat situ. Kan? Apa kita cakap tadi? Nak minta apa-apa, kena minta kat masjid kan? Tengok. Selagi mana ada masjid, lagi tu kau jangan cuba-cuba nak ambil dunia milik aku. Allah kata, tak apa.
Kau nak perkenakan hamba-hamba ku, silakan, aku ganti syurga untuk dia. Tapi engkau nak menguasai dunia, Allah tak bagi. Allah tak bagi musuh-musuh Allah kuasai dunia. Kita ni selamat sebab Nabi SAW doa dia, minta Allah tak turunkan bala kat umat Nabi SAW. Banjir besar tak ada, kemarau tak ada. Ni mustajab doa ni, Nabi dah minta ni. Ada yang kena-kena tu untuk peringatan, itu pun sebab Allah dah kabulkan, kena juga Allah jadikan peringatan. Tapi kalau umat dulu, Fir'aun tenggelam, air, samuk dempaknya Allah, terbalik dempaknya, tak ada, ababil hancur. Ini dunia Allah punya, mas sekalian. Tengok. Cuma kenapa mereka tak takut kita? Berani dia buat kerja macam kita. Berani dia buat kita. Jangan marahkan musuh, jemaah sekalian. Hadis ini ada jawapan dia. Kerana Allah cabutkan ketakutan mereka. Mereka tak takut tengok kita. Ini satu suasana yang sangat membimbangkan. Bertempiklah dengan sekuat-kuat laungan. Pakailah dengan apa-apa kelengkapan pun. Tetapi di saat musuh tengok kita tidak menakutkan, tak ada makna, mas sekalian. Kita nak musuh takut kita. Rupanya dalam hadis ini kata Nabi SAW, Allah mencabut rasa takut musuh kepada kalian. Sebab tu kadang-kadang orang cuba nak takut-takut orang. Kau kenal aku siapa? Kau kenal aku siapa? Tak payahlah sembang. Sebab takut ni Allah yang pegang. Kadang ni kita nak ngangkut dengan orang, tapi Allah buat orang tu tak takut kita. Sampai ke sudah buat bergaduh nanti. Lalas sekali bergaduh. Bergaduh. Orang kalau takut dia gaduh misalnya. Alamak. Tak maaf tuan. Dia kalau boleh paling kuat pun dia cakap belakang lah. Tapi tak berani depan-depan. Tak berani. Tapi umat Islam sekarang ni beginilah keadaannya. Nanti di hujung ni saya simpulkan ada satu jawapan yang telah pun sampai situasi ini. Hadis ini dah pun sampai waktunya. Itu pandangan saya. Nanti saya tunjukkan apa contohnya. Lalu Nabi sambung lagi. Kemudian Allah mencampakkan penyakit. Ini pun bahaya. Wala yaqzifannallahu fi qulubikumul wahn. Allah campakkan penyakit pada hati kalian. Apa penyakit? Al-wahan. Penyakit al-wahan pada hati kalian. Lalu seorang sahabat bertanya, faqal qail ya Rasulullah, wamal wahan? Wamal wahan? Qal, tanya seorang sahabat, tanya, ya Rasulullah, wahan tu penyakit apa? Qal, kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nabi jawab, al-wahan adalah penyakit cinta dunia dan takut mati. Sudah cuma yang memuliakan Allah. Dalam hadis ini menceritakan situasi sekarang. Akan tiba nanti kita dikerumuni oleh musuh macam makanan, kita tak boleh nak counter attack. Nak jekah pun tunjuk sampai keluar-keluar orang ni bertempik. Tapi dia buat heran. Sebab apa? Sebab bimbang-bimbang ada berlaku situasi ini. Dan kalau kita lihat ni, wahan dan takut kepada mati, cinta dunia dan takut mati. InsyaAllah bagi azan dan kita buat kesimpulan.
وبعض مقام محمود إنك لا تخلف. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedang banyak muliakan Allah. Khair kita pergi pada kesimpulan pembahasan kita pada malam yang pada insya-Allah. Baik, kita membahaskan tentang bagaimana kita nak merungkai ataupun melihat dan melihat kehidupan. Dan kita lihat pada realiti kehidupan masa kini bersandar kepada hadis Nabi SAW pada Sauban radhiyallahu anha tadi. Dan bagaimana situasi akan berlakunya keadaan umat akhir zaman ini akan datang.
Dan apa yang saya katakan tadi, dari segi pandangan saya lah, mungkin silap, mungkin betul, wallahu ta'ala alam. Tapi bersandarkan pada situasi ini, ya ini kalau merujuk pada Palestin dan merujuk pada Masjidil Aqsa, kiblat pertama kita ambil kata kunci masjid ni adalah kiblat pertama dan tempat utama kita. Baik, kedudukan kalau tuan-tuan masing-masing ada handphone boleh rujuk, tengok peta Gaza tu cukup, tengok peta tu saja tengok. Dan bila tengok peta ni sekarang, bentuk dia, ni kata bentuk, kalau kita nak ambil tamsil lah, kalau mungkin betul mungkin salah, Allah Ta'ala, dia boleh jadi seperti makanan. Bentuk, kalau saya bentuk, kalau lintangkan ni, dia jadi macam keratan kambing golek, kambing panggang, lintang macam itu, dikerumuni. Dan bahagian kita kecil lah, Gaza tu kecil, dah jadi kecil lah, bahagian tu dikerumuni maskinan, tanpa kita boleh buat apa-apa. Ramai boleh buat apa sekarang? Tak boleh. Kalau kita rujuk hal ini lah, di sana ada Masjidil Aqsa, bentuk Palestin tu kalau dilintangkan kecil, kalau kambing tu kalau lintangkan, bentuk lebih kurang macam itu lah. Kambing golek bentuk kan, belakang kaki dah potong dah, dia kepak sikit kaki tu, kepala dia tak ada, macam tu lah badan dia gitu. Dan dikerumuni maksudnya. Kan dikerumuni yang terbaru ni dibagi tu kena kepung habis. Memang nak masuk sana memang kena kepung, kena kerumun. Kita tumpu di situ sebab di situ tempatnya nanti Dajjal dah masuk kan. Di situ petanda lah, di situ lah. Walaupun tak ada lagi diberikan apa-apa maksud lah, cuma bila kita kaji bab ni, kita tengok balik, adakah masanya dah sampai ketika ini? Kalau itulah masanya ini, kalau inilah tandanya, kita bimbang Nabi kata tu seperti itulah. Ramai tapi buih saja. Sebab apa? Sebab ada penyakit dalam hati. Dan sebelum tu musuh tak takut kita. Tu jadi masalah. Bila musuh tak takut jadi masalah. Sebab apa musuh tak takut? Sebab dalam hati tu, dalam hati ada penyakit cinta dunia. Cinta dunia ni apa? Cinta dunia tu adalah perkara yang kita bincangkan. Yang ini kita akan bincang panjang nanti masih dalam bab hakikat kehidupan. Antara perkara cinta dunia ini adalah mengambil dunia itu dengan keadaan yang lupa kepada penciptanya. Yakni kita tidak melihat dunia pada pandangan ataupun apa yang Allah kata. Kita suka terus kita ambil. Walhal dia ada pandangan dia. Ini kita akan bincangkan nanti. Dunia dan seisinya. Ada banyak nas yang kita bawa. Ini pertama sekali kita kena perhatikan. Adakah kita ambil dunia dengan pandangan kita, pandangan orang, atau apa yang Allah kata pada dunia? Dalam satu hadis Nabi SAW, mafhum hadis, Nabi kata apa? Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa zikrullah. Kata Nabi SAW, dunia semuanya terlaknat dan semuanya ada padanya, kecuali pada yang beribadah padanya, menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. 3 saja yang tidak terlaknat. Selain daripada itu, mal'unah, terlaknat. Terlaknat Ustaz. Kenapa? Allah ni yang cipta, Allah tahulah. Kita ni ciptaan, nampak macam okey, rupanya racun. Ini kita akan bincangkan nanti. Akhirnya jemaah sekalian, termakanlah kita dengan keadaan dunia ini, menyebabkan, boleh jadi akhirnya cinta dunia juga menyebabkan kita tidak, orang kata apa, meletakkan Allah Ta'ala itu yang utama dalam hidup kita. Contoh, boleh datang ini kerana Allah, boleh pakai kereta sebab Allah tolong. Dia tidak ada satu hubungan yang erat dengan Allah. Sebab apa? Dunia dah ambil alih. Kalau tak ada duit macam mana Ustaz nak pakai? Kalau tak ada ni masa macam mana? Kalau tak ada, dia semua kalau tak ada dirujuk kat dunia semua. Walhal dunia tu diciptakan Allah. Kalau tak ada Allah Ustaz, macam mana nak ada dunia ni? Saya kena bagi masa dengan Allah. Duk, kalau saya sibuk dengan dunia macam mana? Dia berbincang balik. Yang ni kita akan bincangkan panjang lagi dalam pembincangan hakikat kehidupan. Wallahu ta'ala alam. Itu saja, mohon ampun maaf daripada saya, tak kekurangan, tak kasar kata, kurang bicara dalam penyampaian.
Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Sehingga kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah min suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Dan insana fi khusr illa zina man wa muslim. Tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.